Assalamualaikum dan salam syaraku sayang. Buletin UKAS edisi malam 3 April 2021 bersama saya Alfaris Jumurin. Tumpuan berita, program dana fasilitasi pertanian AFF yang diperkenalkan Kerajaan Sarawak pada tahun 2019 merupakan antara usaha untuk meningkatkan produktiviti dan pengeluaran hasil pertanian, peladangan dan penternakan. Menteri Muda Pemodenan Pertanian, Tanah Adat dan Pembangunan Wilayah Sarawak, Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail berkata, di Limbang misalnya di bawah AFF, beberapa penduduk tempatan telah terlibat dalam penanaman kelapa matak. Jadi di Kampung Binuas terdapat 47 orang peserta mengerjakan kawasan tanah masing-masing seluas 1 ekar seorang peserta dengan bantuan keseluruhan 157,575 bermula pada tahun 2016. Di Kampung Sayong kita menumpukan kepada kelapa pandan untuk air. Tapi projek ini baru bermula pada tahun 2019. Ini melalui projek AFF. Keseluruhannya 48 penerima. Jumlah keseluruhan untuk projek ini 422,400 ringgit. Keluasannya 48 hektar. Selepas mengadakan lawatan kerja ke projek kelapa matak di Kampung Tuna dan projek kelapa pandan di Kampung Sayong, Adun Bukit Kota kemudian meneruskan lawatan di Kampung Sembiling bagi meninjau projek tanaman nanas selain durian dan petai. Saya lihat petai juga mempunyai potensi untuk dikembangkan di Limbang ini. Kalau mengikut Cikgu Hassan, satu pokok petai matang dalam tempoh 4 tahun. Satu pokok, ini petai ini bukan bermusim, dia berbuah sepanjang masa. Satu pokok purata boleh menghasilkan ringgit Malaysia untuk 1 tahun, daripada 800 ringgit hingga 1000 ringgit. Bayangkanlah kalau kita ada 12 pokok saja, boleh menghasilkan 12,000 setahun. Maknanya 1,000 satu bulan. Manakala di Lambir, Adunnya Ripin Lama telah mengadakan tinjauan terhadap 2 projek transformasi luar bandar RTP di kawasan berkenaan. Dalam lawatan pertama, beliau bersama Pegawai Teknikal Jabatan Kerja Raya JKR Miri telah mengadakan lawatan ke Persatuan Penganut Dewa Wang Lausian, Taman Tunku Miri yang menelan kos sebanyak RM300,000. Selepas itu, beliau meninjau projek naik taraf padang bola sepak yang bernilai RM70,000 dan melihat perkembangan projek membina bumbung padang futsal yang berjumlah RM350,000. Rombongan kemudian meneruskan lawatan ke Rumah Panjang Sungai Sengkabang, Ulu Sibuti bagi meninjau pembinaan sistem peparitan dengan kos sebanyak RM150,000. Dalam lawatan di Rumah Panjang Sungai Telajin, Ulu Sibuti, Ripin seterusnya menyerahkan projek membina gelanggang serbaguna, rumah lagan dan simbolik pecah tanah, membina rumah panjang baru Rumah Lagan Ulu Sibuti. Seterusnya di Bukit Semuja, penganjuran program Walkabout Info on Wheels anjuran Jabatan Penerangan Malaysia Daerah Serian merupakan sebahagian daripada pengisian kempen bersama putuskan rantaian COVID-19, program imunisasi COVID-19 kebangsaan dan proklamasi darurat COVID-19 seluruh negara. Program pada Sabtu yang turut disertai Adun Bukit Semuja, John Ilus itu menumpukan sasaran terhadap orang awam yang berada di kawasan Medan Selera, Pasaraya dan Gerai-Gerai. Mereka kemudiannya mengagihkan risalah serta poster norma baru di samping menerangkan cara-cara mendaftar program vaksinasi COVID-19. Sementara itu, John Ilus memberitahu inisiatif sedemikian bertujuan menyedarkan masyarakat bagi membantu memutuskan rantaian penularan COVID-19. Berita seterusnya, Pejabat Residen Bahagian Mukah dan Malaysia Airport Holdings Berhad telah mengadakan taklimat persediaan pembukaan lapangan terbang Mukah baharu. Menurut Residen Bahagian Mukah, Hamdiah Bakir, taklimat pada Khamis itu diadakan untuk melihat kesediaan lapangan terbang itu sebelum ianya mula beroperasi tidak lama lagi. Saya ingin merakamkan terima kasih kerana telah menyebut jabatan di bahagian Mukah untuk bersama-sama dengan operational readiness airport transfer untuk kali pertamanya pada 1 April 2021
Beliau juga menyeru warga Mukah untuk menyampaikan kepada masyarakat bahawa lapangan terbang Mukah bersedia untuk beroperasi. Lapangan terbang Mukah terletak kira-kira 7 km dari pusat bandar, hanya sesuai untuk pendaratan bagi kapal terbang jenis Twin Otter dan helikopter. Kemudahan baru ini akan mempunyai landasan sepanjang 1,500 meter dan lebar 30 meter. Bangunan terminal dengan keluasan sekitar 3,500 meter persegi, stesen bomba dan penyelamat kategori 5 di lapangan terbang, menara kawalan Jabatan Penerbangan Awam DCA, quarters kelas D, E dan F dan stesen meteorologi. Laporan berikutnya, ahli-ahli Majlis Kebajikan dan Sukan anggota-anggota Kerajaan Maksak Wanita Limbang terus mengekalkan solidariti dan semangat bekerjasama. Menurut pengerusi Maksak Bahagian Limbang Ahmad Deni Ahmad Fauzi, ini penting bagi memastikan Maksak Wanita Limbang terus relevan. Semasa berucap dalam majlis makan malam Maksak Wanita Limbang pada Jumaat, beliau menyeru ahli-ahli Maksak Wanita terus mengekalkan solidariti dan semangat bekerjasama. Pada masa sama, beliau yang juga residen bahagian Limbang menggesa masyarakat awam sentiasa mematuhi prosedur operasi standard, SOP dan mengamalkan norma baharu. Dari Limbang, kita balik ke laporan ke Daro dengan seramai 73 petugas Barisan Hadapan di Daro menerima suntikan vaksin COVID-19. Program pada Khamis yang diadakan di Hospital Daro berjalan lancar. Manakala pada Ahad ini, vaksin untuk kumpulan seterusnya akan tiba di Daro yang melibatkan 104 penerima telah berdaftar. Sementara itu, penerima vaksin yang ditemui semasa program turut mengajak orang ramai mengambil suntikan vaksin COVID-19 dalam memutuskan rantaian wabak berkenaan. Wati binti Jarai, jadi pejabat daerah Daro. Saya telah divaksin first dose hari ini. Jangan lupa untuk mengambil vaksin anda. Jaga diri, jaga semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Yusuf bin Hussein dari pejabat daerah Daro. Hari ini saya telah divaksin dan saya telah dipantau selama 15 minit dan sekarang saya masih merasa sihat. Saya sarankan kepada semua yang berada di daerah Daro supaya mengambil vaksin untuk mengelakkan diri kita dan mengungkapkan diri kita dan untuk dijangkiti daripada COVID-19. Saya Priscilla dari pejabat daerah Daro. Saya telah pada hari ini setelah menerima first dose untuk vaksin. Jadi saranan saya kepada masyarakat di luar sana, daftarlah untuk menerima vaksin. Sebab ini adalah salah satu tanggungjawab kita kepada masyarakat. Begitu juga di Sibu dengan sekitar 100 orang telah hadir mendapatkan suntikan vaksin COVID-19 di Klinik Kesihatan Sibu Jaya. Suntikan tersebut adalah untuk dos pertama dan akan diteruskan pada bulan ini untuk dos kedua. Sementara itu, seorang penerima vaksin COVID-19, Muhammad Afizan berkata beliau amat menghargai peluang untuk mendapatkan suntikan vaksin tersebut. Beliau juga berharap orang ramai turut mengambil suntikan vaksin COVID-19 dalam usaha mengekang penularan wabak itu di kalangan masyarakat. Selamat petang, saya dari Muhammadiyah dari Pejabat Laut Sibu. Alhamdulillah sangat gembira lah mendapat vaksin. Kita pun vaksin lah hari ini lah. Alhamdulillah. Sekian edisi malam bersama saya Alfaris Jumuri dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan pastikan anda subscribe UKAS channel di YouTube. Salam UKAS.